Ya, sebenarnya sebelum saya datang kepada status, saya rasa betul ramai yang membangkitkan perkara ini. Sebab mereka fikir tak adil kan. Kalau pindaan dibuat pada contohnya lah pengumuman 10 Jun, maka yang akan dituduh selepas ini besar kemungkinan tidak akan menghadapi hukuman mandatory apabila pindaan selesai yang dikatakan ingin dibentangkan pada bulan 10 nanti. Tapi kalau ada orang tu dijatuhkan hukuman gantung mandatory pada 9 hari bulan Jun, 1 hari sebelum polisi berubah. Nampak tak adil. Dan ketidakadilan ni memang adalah satu perkara yang betul dibangkitkan. Semata-mata kerana kerajaan lewat umumkan dia kena gantung. Itu tafsiran dia. Dan begitu juga yang masih menunggu pelaksanaan hukum gantung sampai mati. Yang masih berada, yang dipanggil dalam terma jenayahnya, dipanggil bilik akhir. Mereka masih menunggu pelaksanaan di bilik akhir masing-masing. Tak kiralah di penjara mana sekalipun. Bagaimana dengan mereka? Sementara nak tunggu hukuman gantung, mereka tahu rakan-rakan lain atau orang-orang lain yang akan didapati bersalah masa depan tidak akan menghadapi secara mandatory hukuman ini. Adakah ini adil kepada mereka? Dan undang-undang tidak membenarkan suatu keadaan yang tidak adil. Kita mempunyai peruntukan di dalam perlembagaan. Terdapat 2 perkara yang perlu diteliti, dan saya yakin kerajaan dengan bantuan pejabat peguam negara akan meneliti perkara itu, iaitu perkara 5 dan perkara 8. Perkara 5 adalah berkaitan hak untuk hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, melainkan seperti mana yang ditentukan di bawah undang-undang, hukuman gantung dan sebagainya. Jadi hak untuk hidup ni telah berubah untuk orang yang akan dituduh. Contoh kita ambil 302 masa depan. Bagaimana dengan hak untuk hidup yang didapati bersalah sebelum itu? Atas konsep itu, mereka berhak meminta kerajaan untuk membuat cara yang ada dalam perundangan. Sebab mereka telah melalui perbicaraan. Pada masa mereka dituduh, memang hukumannya adalah mandatory. Mereka dah lalui. Tapi hukuman belum dilaksanakan. Begitu juga perkara 8. Terdapat peruntukan yang mengatakan hak sama rata. Saya telah didapati bersalah membunuh, dia akan didapati bersalah membunuh, tapi hukuman tak sama rata. Ya, saya dah lepas, tapi belum laksana. Di atas dasar itu, secara majoriti pengamal undang-undang, para akademik dan orang biasa akan terima hakikat bahawa orang yang sudah dijatuhkan hukuman gantung mandatory sebelum ini, wajar dilakukan apa yang boleh di bawah perlembagaan dan perundangan supaya hukuman mereka dapat diganti dengan pilihan lain daripada hukuman gantung mandatory. Soalannya wujud adalah bagaimana nak buat. Di sinilah pihak pengamal undang-undang, para akademik ada beberapa cadangan. Ada, Wan Junaidi telah sebut mereka sedang meneliti sama ada nak tubuhkan satu tribunal baru, di mana bekas-bekas hakim di mahkamah tertinggi yang telah bersara duduk untuk meneliti setiap fakta. Cuma di situ ada satu permasalahan. Nak buat tribunal seperti ini perlu ada pindaan perlembagaan. Dia tidak boleh sembrono, sebab kita nak ubah keputusan mahkamah yang ditubuhkan di bawah perlembagaan kepada tribunal yang tiada dalam perlembagaan. So kena adakan dulu. Itu mungkin akan menjadi satu isu yang bermasalah kepada kerajaan. Tapi cara yang lebih mudah ni ada dalam perlembagaan, iaitu lembaga pengampunan. Kita dah bincang beberapa kali. Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, dan lembaga pengampunan ni dia tidak ada had masa. Satu kali je boleh minta ampun. Beberapa kali. In fact, antara yang minta pengampunan walaupun bukan hukum gantung adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa kali sampai beliau menerima pengampunan pada 15 hari bulan September 2018 hari itu. Jadi beberapa kali boleh pohon. Dikatakanlah 1,352 orang yang di bilik akhir. Mungkin dah tambah, tapi tidak lebih daripada 2,000 orang. Jadi katakanlah hampir 2,000 orang ni, mungkin ada antara mereka telah pun membuat permohonan untuk pengampunan, telah pun ditolak. Tak bermakna tidak boleh buat permohonan baru. Dan permohonan baru ini ataupun mereka yang belum pohon, yang akan pohon ni adalah berpaksikan kepada fakta perubahan polisi kerajaan dan kewujudan pilihan hukuman ringan.
Jadi kalau perkara itu dibangkitkan melalui lembaga pengampunan, nescaya ahli-ahli anggota-anggota lembaga pengampunan yang dilantik akan menasihati ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong ataupun ke bawah duli-duli sultan-sultan dan raja-raja negeri masing-masing untuk memberi pengampunan hukum gantung dan menggantikan dengan apa-apa hukuman pilihan yang dirasai sesuai dan bermanfaat bukan saja kepada mereka, kepada masyarakat. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.